Salam. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kepada kitab Hidayatus Sibyan dan malam ni kita masih lagi membincangkan perkara yang berkaitan dengan syarat bagi sah solat qasar. Jadi untuk membolehkan seorang untuk qasar semayangnya ada 12 syarat semua. Dan pada kuliah yang terakhir sebelum daripada ini kita telah membaca sampai syarat yang ke-11. Dan malam ni kita ulang baliklah syarat yang ke-11 ini. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Ke-11-nya hendak melalui ia dengan segala tempat yang didiami orang yang pada tempat yang dimula safarnya, yakni perjalanannya. Kita telah huraikan pada kuliah lepas, cuma malam ni kita hurai sekali lagi. Jadi syarat yang ke-11 ialah kita kena keluar daripada kawasan tempat kediaman. Kawasan tempat kediaman kita. Dia tak ada kira nama kampung ke nama apa, yang penting kawasan tempat tinggal tu kita dah lepas. Ibarat kalau kita duduk di padang pasir, ada satu kampung kat sini, kita dah keluar semua daripada kawasan rumah. Walaupun kawasan rumah tadi itu, perumahan tadi ada 2, 3, 4, 5, 6 kampung pun tak kisah. Bila kita dah keluar daripada kawasan itu, barulah kita dibolehkan qasar. Kita ambil contoh macam kotak tisu ni, ini kawasan perumahan, kawasan kampung lah, perkampungan. Dalam tu adalah beberapa rumah, banyak-banyak rumah dan ada nama 2, 3, 4 kampung. Tapi kampung tu sama-sama, makna duduk sebelah-sebelah. Tapi nama kampung lain-lain. Macam kita sinilah tuan-tuan semua. Contoh bendahara. Bendahara dengan Bandar Baru Selayang fasa 2B dengan 2A, sebelah-sebelah. Tak ada pemisah. Tak ada kota, tak ada tanah lapang pisah. Sebelah-sebelah saja. Jadi kalau rumah yang banyak ni duduk dalam kampung ni, duduk dalam, rumah yang banyak ni berkumpul, katalah orang si fulan yang nak musafir ni, rumah dia hujung ni. Kan? Rumah dia hujung ni. Tapi jalan dia nak pergi tu, musafir tu jalannya ke sini. Jadi dia kena lalu
tu habis semua rumah tu tak ada, dah dia tinggal lepas dia keluar, barulah dia dipanggil sebagai musafir, yang dipanggil sebagai keluar sempadan. Itu maksud keluar sempadan. Boleh? Tengok muka surat 23. Muka surat 23 yang ke-11. Katalah orang ni duduk di rumahnya di sini, hujung ni. Jalan dia nak perginya sebelah sini. Dia keluar sikit, habis tinggal lepas rumah, dah boleh jamak qasar dah. Walaupun 2, 3, 4 langkah. Jadi suasana kita di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang ni susah sikit lah. Pasalnya rumah-rumah ataupun dalam perumahan dia bersambung-sambung, seperti kita kata kita di sini, BBS 2A, sebelah kita bendahara, sebelah tu lagi sambung. Dia tak ada sempadan kota, tak ada. Kota pun tak ada. Tanah lapang yang memisahkan pun tidak ada. Sambung saja. Jadi selagi mana tak melepasi kawasan kediaman orang, itu dia sebutkan nombor 11, dia kata mana? Hendak melalui ia dengan segala tempat yang didiami. Mana tempat yang orang duduk, selagi mana ada rumah yang orang duduk, selagi itu tak boleh qasar. Selagi itu dipanggil tidak keluar sempadan. Jadi kalau saya misal kata nak balik Kelantan, saya dipanggil keluar sempadan ataupun keluar kawasan apabila saya lepas pada tol Gombak tadi. Lepas pada tu ada sedikit tanah lapang kosong, depan tu baru jumpa kampung lain. Situ dah dikira berpisah. Kita dah lepas daripada rumah yang didiami orang, kawasan yang didiami orang. Maka di situlah baru boleh qasar. Sebelum daripada itu tak boleh. Itu kaedah saja. Jadi maknanya kalau ikut asal mazhab kita Imam Syafi'i, agak susah sikitlah nak jamak qasar ni. Kalau orang nak pergi sebelah selatan, mungkin sampai ke KLIN tu baru jumpa tanah lapang. Kiri dan kanan tu tanah lapang. Tanah yang kosong tu, maknanya mungkin kat KLIN tu baru boleh jamak qasar. Sebelum tu tak boleh lagi. Itu asal mazhab kita Imam Syafi'i. Sempadan tu macam tu. Dan yang ke-11, ke-12, bahawa sampai ia kepada tempat yang dibilang orang akan dia musafir, iaitu jika negeri yang ada kota di luar kota, umpamanya. Demikianlah dikiaskan. Jadi syarat yang ke-12, kalau jenis negeri ada kota, macam negeri-negeri dulu dia ada kota sekeliling. Zaman dulu kota ni penting lah, sebab berperang ni guna darat. Orang nak masuk serang, tutup pintu kota, tak boleh serang. Bismillah. Apabila teknologi dah canggih, perang ni pakai jet, pakai bom, tembak daripada jauh pun boleh masuk, pakai jet, pakai satelit dan sebagainya, maka orang dah tak buat kota lagi. Kerana tak perlu lagi kepada kota. Tak ada faedah buat kota. Maka negara-negara sekarang tak ada kota. Mana ada kota? Walaupun di Kelantan ada kota baru, tapi tak ada kota. Di Johor ada kota tinggi, tapi tak ada kota juga. Di Melaka ada kota Melaka, itu pintu gerbang saja sebagai kenangan sejarah. Tapi tak ada dah, kota tu sudah tidak ada lagi. Maka sempadan yang kita pakai hari ini, sempadan yang nombor 11 tadi, yang atas tadi, iaitu setelah melepasi kawasan perumahan. Jadi mana-mana orang yang ikut mazhab Syafi'i yang sebenarnya, itulah asalnya. Cuma ada ulama'-ulama' masa kini yang menyebutkan bahawasanya oleh kerana negara sekarang ni sudah tidak pakai lagi kota dan sebagainya, maka susah. Kerana dah kampung tu bersambung, macam mana kita nak jamak qasar? Sikit lagi kalau nak pergi ke Johor, tuan-tuan semua katalah di sepanjang highway utara selatan tu, plus tu, sepanjang kiri dan kanan tu ada rumah orang. Sampai ke Johor tak boleh jamak. Pasal ada rumah orang. Kerana tidak melepasi kawasan yang didiami orang. Itu mazhab Syafi'i asal. Maka ulama seperti Syekh Mustafa Al-Bugha, pengarang kitab Ifadatul Raghibin Syarah Minhajut Talibin. Jadi kata Syekh Mustafa Al-Bugha,
kita boleh pakai sempadan yang telah disempadankan oleh pemerintah. Jadi sempadan yang telah disempadankan oleh pemerintah tu boleh diguna pakai untuk hari ini. Jadi jalan paling selamat sekali kita ambil yang luas, iaitu sempadan mukim. Jadi kita berada dalam mukim Batu Muda. Maka keluar daripada mukim Batu Muda, baru boleh kita jamak dan qasar. Jadi dalam Masjid Amaniah tu masih mukim Batu Muda lagi. Masjid Sungai Tua lagi lah. Jadi sepadan Batu Muda ni kat kuil Batu Kif lah kot. Lepas pada tu barulah kita boleh jamak dan qasar. Ingatlah tu, itu sempadan. Itu pun kita ikut pendapat ulama muasarah ataupun ulama masa kini, antaranya iaitu Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha. Tapi kalau ikut asal mazhab Syafi'i tak boleh lah. Itu kaedahnya. Suatu guru saya daripada Yaman, dia pergi ke Jakarta. Jakarta ni dia bersambung. Jauh dah berjalan, tapi tak ada lagi tanah lapang yang memisahkan perumahan, rumah. Sambung. Dah berjalan berpuluh-puluh kilo, tak jamak qasar lagi. Pasal apa? Pasal belum keluar daripada sempadan. Itu kaedah dia. Boleh tuan-tuan semua? Kena jelas tu. Tengok-tengok dah masjid Sungai Tua tu dah jamak dah tuan-tuan semua. Mazhab mana tak tahu tu. Yang lagi canggih di rumah dia ada jamak dah. Aish. Itu Syiah tu. Syiah jamak kat rumah. Dia boleh sebenarnya jamak kat rumah tiap-tiap hari. Tak musafir pun boleh. Jamak di rumah ni mazhab kita tak boleh lah. Mazhab lain saya tak pasti. Jadi tuan-tuan semua, semayang asalnya dalam waktu, semayang asalnya 4 rakaat. Maknanya tamam dan tak ada jamak, itu asal. Nak buat benda yang ubah, kita nak adjust tu, mesti kita kena pastikan betul-betul cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, tuan-tuan semua, bermakna kita dah buat benda yang tak cukup syarat, dosa. Makna kita tak semayang. Contoh kita nak daripada 4, asalnya 4 nak buat 2, mesti kena ada syarat, boleh buat 2 tu. Tiba-tiba tak cukup syarat, kita buat 2. Tuhan tanya, pasal apa kau semayang 2? Saya musafir. Kau semayang 2 tu kat mana? Contohnya, kat mana kau semayang 2 tu? Musafir kat mana? Kat Masjid Sungai Tua. Dah keluar kawasan ke? Nanti tanya kat akhirat oleh malaikat, tuan-tuan semua, nanya kita. Situ tak boleh lagi buat 2. Malaikat kata, nanya. Kena sergah kat malaikat, tuan-tuan semua. Saya tak tahu. Habis tu kau tak tahu, apa kau buat 2? Baik buat 4. Pasal syarat nak buat pendek-pendek ni mesti kita kena jelas dan yakin. Sebab kalau tak jelas, tak yakin, kena ambil yang asal. Sama juga tuan-tuan semua, tuan-tuan semayang di RNR. Dah sebut dulu. Tuan-tuan tak pasti dia ni musafir ke tak musafir. Tuan-tuan tak boleh jamak qasar dia. Jamak tak apalah, qasar. Tak boleh. Sebab tuan-tuan tak pasti dia ni musafir ke tak musafir. Tak boleh. Kemudian kalau kita dah pasti, dia ni sama-sama naik bas sekali kita pun semayang. Rakaat ketiga dia bangun tambah. Kita kena tambah. Paling kita kata, dia bangun 3 ikut dia. Aku nak buat 2, tak boleh. Sebab kita dah ikut dia. Bermakna dia tak nak buat qasar. Kan? Melainkan kalau dia lupa, kita tegur, subhanallah, dia keras juga bangun rakaat ketiga. Maknanya dia tak nak buat qasar. Bila dia tak nak buat qasar, kita automatik tak boleh buat qasar. Kita kena buat tamam. Nanti kena ingat. Yang tuan-tuan duk keras, Cik Imam ni bangun rakaat ketiga pula. Aku nak semayang 2. Lantak dia lah ikut. Mana boleh. Sebab apa? Sebab dia kena ambil hak asal. Pasal dia kita nak adjust semayang ni, tuan-tuan semua bukan boleh main-main. Adjust gitu je lah. Dah, mesti kena cukup syarat. Benda ni kan benda keringanan. Mana 4 asal je nak jadi 2. Itu kan ringan. Tapi nak ringan tu mesti kena ada syarat dia. Lalu kata dia apa benda? Maka jika nafi, maknanya jika tiada satu syarat daripada segala syarat yang tersebut itu, maka tiada sah qasarnya. Kalau tak cukup 12 syarat ni, tak sah qasar. Maka apabila tak sah qasar, kena buat semayang semula kalau dah lama dah. Katalah, dia ingat, adalah semayang aku ni, dulu semayang tak cukup syarat ni. Aku semayang ni tak keluar kawasan lagi.
Baru sampai Masjid Sungai Tua, aku dah semayang, kata dia. Qasar 2 rakaat. Nak musafirnya nak balik ke Kedah, katakan. Maka sekarang kita ingat, semayang belum keluar pada kawasan. Maka semayang itu tak sah. Kalau tak sah semayang, nak buat macam mana tuan-tuan semua? Kena qadha lah semayang semula. Hak ingat tu kena qadha, kena semayang semula. Tak ingat tu, serah pada Allah SWT. Perbanyakkan ibadat sunat lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cover. Hak kita teringat. Hak kita ingat, mesti kita kena semayang semula. Kita tak boleh kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun lah. Kan dah tak, dia kata ni, jika nafi, mana jika tak cukup. Salah satu syarat daripada segala syarat yang tersebut itu, 12 syarat tu. Maka tiada sah qasarnya, tak sah semayang qasar. Maka bila tak sah, mana-mana semayang yang tak sah, kena semayang semula. Kita semayang semalam ataupun pagi tadi semayang. Lepas tu sekarang tengok, teringat, lahai tak mandi wajib pagi tadi. Contoh, tak mandi wajib dia. Dia bangun-bangun subuh, mari terus ke surau. Allahu Akbar. Maghrib baru teringat, lah tak mandi wajib. Sebab semayang dah dia semayang. Subuh, Zuhur, Asar. Lepas maghrib baru teringat. Campur maghrib 4. 4 tu kena semayang semula. Sebab tak sah semayang kalau berhadas. Hadas besar ke hadas kecil, semua tak sah. Jadi sebab itu tuan-tuan semua kena perhatikan betul-betul. Jangan main kita nak buat je. Kadang-kadang tak cukup syarat, tak boleh. Habis. Syahdan, yang ini perhatian. Syahdan. Bahasa Aceh. Harus pula bagi orang yang musafir akan safar yang tersebut itu. Yang ini safir yang sama syarat seperti qasar tadi. Menjamak artinya menghimpun antara 2 sembahyang Zuhur dan Asar. Dan antara 2 sembahyang Maghrib dan Isyak akan sebagai jamak takdim pada waktu yang pertama. Jamak takdim ni kita sembahyang waktu pertama. Zuhur dengan Asar sembahyang dalam waktu Zuhur, panggil jamak takdim. Maghrib dengan Isyak sembahyang dalam waktu Maghrib, panggil jamak takdim. Itu maknanya sembahyang dalam waktu pertama. Atau jamak takhir kepada waktu yang kedua daripada keduanya. Kita sembahyang dalam waktu kedua, panggil jamak takdim. Jamak takhir. Zuhur dengan Asar sembahyang dalam waktu Asar. Maghrib dengan Isyak sembahyang dalam waktu Isyak. Nama dia jamak takhir. Jamak takdim sembahyang dalam waktu pertama, jamak takhir sembahyang dalam waktu kedua. Ingat tu, jangan tertukar. Jamak takhir, jamak takdim. Jadi boleh dua-dua. Tapi boleh itu tadi pun samalah syarat dia seperti tadi. Syarat qasar dengan syarat jamak ni sama. Kalau nak jamak, nak qasar, mesti keluar daripada kawasan. Jamak pun sama. Tak boleh jamak di rumah. Nak kena keluar daripada kawasan. Kalau nak qasar, mesti musafir yang tidak maksiat. Jamak pun sama. Kalau musafir maksiat, tak boleh jamak. Contoh musafir maksiat. Seorang perempuan, dia berjalan keluar daripada rumah suaminya tanpa kebenaran suaminya. Itu maksiat. Berdosa. Sebab seorang isteri nak keluar daripada rumah suami, mesti minta izin suami. Dia pun pergi 2 marhalah, 3 marhalah, 4 marhalah, sampailah ke Johor Bahru katakan. Semua semayangnya dalam perjalanan tadi tak boleh dijamak dan diqasar. Pasal apa? Pasal semayang dia tadi, musafir dia tadi, musafir maksiat. Musafir maksiat. Sebab keluar tanpa kebenaran ataupun tanpa izin suami. Semua syarat yang tadi, sebelah tadi, mesti syarat pun di sini. Cuma dia tambah lagi, syarat tambah lagi, ada lagi syarat dia. Jadi kata dia, bermula sembahyang Jumaat itu seperti Zuhur pada jamak takdim juga. Boleh kita sembahyang Zuhur, boleh kita sembahyang jamak Jumaat dengan Asar jamak takdim. Contoh, kita nak balik ke Kelantan. Misal nak balik ke Kelantan pada hari ini. Kita bertolak pukul 10 pagi.
Apabila kita keluar daripada rumah kita selepas daripada subuh, maka wajib kita sembahyang Jumaat tengah jalan. Itu hukum dia. Kalau kita keluar daripada kawasan rumah kita selepas daripada subuh, wajib kita sembahyang Jumaat tengah jalan. Tak boleh kita tinggal Jumaat. Nak tinggal Jumaat, kena keluar daripada kawasan rumah kita sebelum daripada Jumaat, sebelum pada subuh. Jadi kalau kita katalah tuan-tuan duduk rumah sini, tuan-tuan keluar pukul 10 pagi, mesti sembahyang Jumaat tengah jalan. Kalau tuan-tuan tinggal sembahyang Jumaat, hukum dosa. Jangan kata saya musafir tak wajib Jumaat. Memanglah musafir tak wajib Jumaat, tapi musafir macam mana? Musafir itu mesti keluar sebelum daripada subuh pagi Jumaat. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita keluar pukul 10, wajib sembahyang Jumaat. Sampai kat Bentung, kita berhenti sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat lah dengan imam di masjid tu. Lepas habis 2 rakaat sembahyang Jumaat, kita pun bangkit bangun sembahyang asar. Jamak takdim boleh. Jamak takdim je lah, jamak takhir tak boleh. Jumaat nak masuk dalam waktu asar, mana boleh. Jamak takdim boleh. Maksudnya Jumaat dengan asar. Mana lepas saja tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun bangun sembahyang zuhur. Ataupun pergi belakang sikit sembahyang zuhur pula, sembahyang asar. Pergi belakang sikit sembahyang asar. Jangan bagi selang lama. Sebab apa? Sebab syarat jamak takdim tu mesti mualat. Apa makna mualat? Mualat tu makna mesti berturut-turut, tak boleh selang lama. Nanti kita akan sebut bawah nanti. Jadi boleh jamak takdim boleh. Jumaat ni boleh jamak takdim. Jamak takhir tak boleh. Pasal apa tak boleh jamak takhir? Sebab Jumaat mana boleh bawa masuk dalam waktu asar. Jumaat tu mesti ada dalam waktu zuhur. Sebab itulah dia kata di sini, bermula sembahyang Jumaat itu seperti zuhur pada jamak takdim jua. Makna jamak takdim je boleh. Jamak takhir tak boleh. Jadi senanglah. Lepas ni kalau kita musafir, buat macam tu lah. Tak perlu kita berhenti lagi asar berhenti. Letih. Kadang-kadang tak. Jauh jalan nak kena berhenti 3-4 kali. Bismillah. Bermula jamak takdim itu 6 syarat. Jamak takdim ni, faham dah tadi? Semayang 2 tadi dalam waktu pertama. Zuhur dengan asar semayang dalam waktu zuhur. Maghrib dengan isyak semayang dalam waktu maghrib. Itu dipanggil jamak takdim. Ada lagi 6 syarat. Tak cukup 6 syarat ni, tak boleh nak semayang jamak. Jamak takdim tak boleh. Tak sah. Pertama, wajib tertib antara 2 sembahyang dengan bahawa dimulai dengan sembahyang yang mempunyai waktu, iaitu zuhur atau maghrib. Syarat yang pertama, mesti tertib. Apa makna tertib? Ikut susunan. Zuhur dulu, baru asar. Maghrib dulu, baru isyak. Itu wajib jamak takdim. Jamak takdim je wajib. Takhir tak apa. Takhir tuan-tuan boleh semayang mana dulu. Asar dulu pun boleh, maghrib dulu pun boleh. Asar dulu pun boleh, zuhur dulu pun boleh. Maghrib dulu pun boleh, isyak dulu pun boleh. Tak ada masalah untuk jamak takhir. Jamak takdim wajib tertib. Tertib tu makna dia ikut susunan. Zuhur dulu baru asar. Maghrib dulu baru isyak. Itu wajib untuk jamak. Jamak apa? Jamak takdim. Okey, baik. Syarat yang kedua, diniat jamak di dalam sembahyang yang pertama, iaitu sembahyang zuhur atau maghrib, jikalau serta dengan salam yang pertama sekalipun. Niat jamak takdim tadi dalam sembahyang pertama, bukan dalam takbiratul ihram, dalam sembahyang pertama. Sembahyang pertama ni maknanya daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya sepanjang tempoh tu boleh niat jamak takdim. Misal kata macam ni, kita nak jamak takdim, kita pun berhenti di satu tempat, RNR, kita semayang Allahu Akbar, saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala, tak niat jamak takdim.
Kita pun semayang, dah duduk tahiyat akhir dah. Baru teringat, lah tak niat jamak takdim. Dah duduk tahiyat akhir, baru teringat, aku ni tak niat jamak takdim. Macam mana ni? Boleh tak niat jamak takdim? Boleh. Sebab apa? Sebab belum lagi bagi salam. Sebab tu dia kata, walaupun serta dengan salam pun tak apa. Sepanjang duduk dalam semayang tu boleh niat. Itu maksud dia. Jadi kita pun niat dalam hati lah. Jangan niat di mulut pula. Sajaku jamak takdim, batal semayang. Cakap dalam semayang. Jadi niat dalam hati. Sajaku jamak takdim. Zuhur dan asar kerana Allah Ta'ala. Kan? Ataupun sajaku semayang zuhur, atau sajaku takdimkan. Sajaku kedepankan. Takdim mana kedepankan. Sajaku takdimkan asar ke dalam waktu zuhur kerana Allah Ta'ala. Macam tu boleh niat. Sahaja aku takdimkan asar ke dalam waktu zuhur kerana Allah Ta'ala. Kan? Kalau dalam takbir kita niat macam ni. Allahu Akbar, saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat qasar, dihimpunkan ataupun dijamak. Dihimpun Melayu, Arab dijamak, dihimpunkan. Ini dijamakkan. Boleh berlaku. Dihimpunkan, dijamak. Nak cakap Arab boleh dijamakkan. Nak cakap Melayu dihimpunkan. Kan? Boleh berlaku. Cakap Cina boleh. Dah faham Cina? Cakap. Cakap dalam hati lah, bukan di mulut. Niat tu boleh, dia tidak ada bahasa apa semua. Jadi dihimpunkan padanya asar kerana Allah Ta'ala. Dijamakkan padanya asar kerana Allah Ta'ala. Itu niat dalam semayang. Jadi maknanya kata dia, hendaklah ditartibkan, diniatkan di dalam jamak di dalam sembahyang yang pertama, iaitu zuhur atau maghrib, jikalau serta dengan salam yang pertama sekalipun. Walaupun niat itu tadi duduk tengah bagi salam, Assalamualaikum, tapi sebelum sebut mim lah. Kalau dah sebut kum tu tak boleh lah, dia habis dah semayang. Sebab semayang kita tamat dengan bunyi mim, Assalamualaikum. Bila bunyi mim kum tu habis semayang. Lepas ada tu warahmatullah tu dah sunat dah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak masuk ikut orang, imam duduk tengah tahiyat, kita takbir Allahu Akbar. Kita Allah tu, Hu Akbar tu, Assalamualaikum. Sah lagi semayang kita ikut dia. Tapi kalau dah bunyi kum, Assalamualaikum, kita pun takbir Allahu Akbar. Tak boleh dah ikut dia. Sebab dia dah keluar semayang dah. Semayang tu tamat dengan kum pertama. Assalamualaikum. Bunyi huruf mim tu tamatlah semayang dia. Jadi waktu tu tak boleh nak ikut lagi. Tuan-tuan jangan masuk tengok tu imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada satu lagi salam kiri kan. Dia pun takbir Allahu Akbar. Ikut tu imam. Dia kata tak habis lagi semayang tu imam. Ada satu lagi salam. Tak boleh. Dah bunyi kum tu habis ya. Jadi semayang kita ni habis dengan bunyi kum. Sebab tu kalau Assalamualaikum, sahab keluar kentut. Apa jadi? Pelajar tahfiz. Apa jadi semayang? Assalamualaikum, sahab keluar angin. Sah tak semayang? Tapi boleh sambung tak? Warahmatullah. Itu tak boleh sambung, haram. Sambung tak apa, semayang tu sah. Tapi kalau sambung juga, sambung sikit ya. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sambung tu haram. Sebab bermain-main dengan ibadat. Main-main dengan ibadat ni haram. Tak boleh main-main ibadat. Sebab semayang dah habis dah. Wuduk pun dah batal. Tiba-tiba lagi sambung. Assalamualaikum lagi. Haram. Jadi kalau Assalamualaikum, keluar kentut, keluar angin, berhenti kat tu je. Kalau jadi terimam pun berhenti kat tu je. Jadi makmum yang faham, okey, terimam ni kentut kot ni. Kita orang bagi salam tu kot. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sadar tunggu. Bila terimam ni nak bagi salam kedua ni? Memang tunggu sampai 4 jam. Dia dah habis dah air semayang. Tak payah tunggu lah. Okey, selesai. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga,
wajib berturut-turut antara dua sembahyang itu dengan bahawa tiada menyelangi antara keduanya itu masa yang lulus dua rakaat sembahyang yang ringan keduanya. Wajib berturut-turut maksudnya tak boleh selang lama antara dua sembahyang zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak tu tak boleh selang lama. Tu dia panggil mualat. Jadi habis pada zuhur terus sembahyang asar. Habis pada maghrib terus sembahyang isyak. Tak boleh habis maghrib relax dulu minum kopi apa semua baru sembahyang isyak, tak boleh. Untuk jamak takdim. Habis sembahyang zuhur relax dulu makan cakuetiau dulu baru sembahyang asar, tak boleh. Mesti mualat berturut-turut. Mana kadar berturut-turut, dhabit dia ataupun kadar dia, iaitu jangan sampai selang tu tempoh masa yang orang boleh sembahyang 2 rakaat. Biasanya orang sembahyang 2 rakaat yang ringan-ringan, yang pendek-pendek. Baca Fatihah, baca surah pendek-pendek apa semua tu, berapa minit? Berapa minit awak? 10 minit? Oh, lama sangat 2 rakaat 10 minit. Sembahyang hak pendek-pendek. Dia kata 2 rakaat sembahyang yang ringan kedua. Ringan tu mana pendek-pendek? 2 minit lah kok, tak? 2 minit, seminit 1 rakaat. Fatihah 3 minit lah kita kata lebih kurang 3 minit. Fatihah lebih kurang 20 saat. Campur dengan surah, rukuk apa semua lebih kurang 3 minit. 3 atau 4 minit lah. 3 minit setengah begitu lebih kurang. Itu je boleh selang. Kalau selang lama, tak sah, batal. Sembahyang kedua tu kena sembahyang dalam waktu kedua dah. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang pertama. Keluar angin kentut. Kita pun pergi bilik air jauh. Turun apa semua. Ambil air sembahyang apa semua. Kita pula naik ke dewan atas pula nak sembahyang. Tengok-tengok 10 minit berlalu. Apa jadi? Tak boleh sembahyang yang kedua tadi. Sembahyang nombor 2 tadi kena buat macam mana? Kena bawa masuk dalam waktu kedua. Sembahyang kedua apa? Asar lah. Asar kena sembahyang dalam waktu asar nanti. Sembahyang kedua apa? Isyak. Isyak kena sembahyang dalam waktu dia nanti. Tak boleh dah jamak takdim tu. Sebab apa? Sebab dah selang lama. Jadi selang lama tu nak tahu lama tak lama tu macam mana? Kadar 2 rakaat sembahyang. Gitu ya. Kadar 2 rakaat sembahyang. Jadi kita kira lah agak-agak minit 2 rakaat awal sembahyang ni biasa berapa? Dalam 3 minit lah kot. Gitu ya dia dulu-dulu kan tak ada minit. Zaman Nabi mana ada minit-minit ni. Jadi dikadarkan dengan tempoh sembahyang tadi. Itu. Jadi lebih kurang 2 rakaat sembahyang katalah 3 minit. Jadi sebab tu jangan wirid. Ni ada tu imam tak reti, dia orang musafir ramai-ramai. Orang lantik lah dia jadi tu imam. Okey, dia naik tu imam. Sembahyang jamak qasar ni. Allahu Akbar sembahyang zuhur. Habis zuhur wirid pula. Panjang pula wirid. Amanar Rasul bima habis wirid. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah apa semua. Allahu Akbar, doa pula. Lepas tu baru nak sembahyang asar. Allah, sembahyang asar apa, mam? Buat masuk dalam waktu asar lah. Tak boleh dah. Tak mualat dah. Habis tu nak wirid bila? Wirid lepas habis dua-dua, wirid lah. Wirid berapa kali? Ada ulama kata wirid 2 kali sunat. Wirid untuk asar sekali, wirid untuk zuhur sekali. 2 kali. Habis subhanallah, habis apa alhamdulillah, habis Allah Akbar, doa. Lepas tu start balik. Astaghfirullahalazim. Start semula balik 2 kali. Kalau rajin lah. Tapi banyak tak rajin lah. Sekali pun tak aku. Wirid tak payahlah. Benda sunat kata dia. Tapi kalau rajin 2 lah. Sebab setiap satu sembahyang 1 wirid. Boleh? Sama juga nak buat sembahyang rawatib. Kalau nak buat sembahyang rawatib macam ni. Untuk jamak takdim ni. Untuk kes zuhur dengan asar macam ni. Tuan-tuan sembahyang dulu 2 rakaat qabliyah zuhur. Allahu Akbar qabliyah zuhur. Kalau nak sembahyang rawatib, jenis rajin, terlebih rajin, tak ada masalah boleh buat. Mana dia rajin, baguslah rajin. Tapi biasanya kita tak, saya pun tak buat rawatib kalau musafir. Kan? Kita buat jamak qasar tu. Jadi tuan-tuan kalau nak sembahyang rawatib, sembahyang qabliyah zuhur 2 rakaat. Lepas tu sembahyang zuhur, fardu zuhur ni 2 rakaat.
jamak qasar. Lepas tu asar 2 rakaat. Lepas asar tu barulah semayang ba'diyah zuhur, kemudian qabliyah asar. Lepas daripada asar, semayang qabliyah asar tu lepas asar. Jangan pening kepala pula, macam mana qabliyah asar lepas asar? Sebab dalam waktu dia lagi. Qabliyah asar ni masuk waktu dia dengan masuk waktu asar. Tamat qabliyah asar bila habis asar masuk maghrib. Tu tuan-tuan kena faham tu. Sebab tu kalau tuan-tuan datang ke surau, orang dah semayang fardu asar. Semayang fardu asar. Qabliyah asar tak semayang lagi. Lepas semayang asar, semayang. Allahu Akbar. Bukan haram ke lepas asar? Bukan semua semayang haram. Tak itu masjid tak haram. Lepas asar, tuan-tuan buka puasa masjid kan. Tuan-tuan pergi buka puasa kat masjid. Pukul 6.30 sampai kat masjid. Masuk kat masjid, semayang tak masjid tak? Nak buka puasa bulan Ramadan. Kan masuk terus duduk kat hidangan terus. Semayang ada? Semayang tak masjid. Kena semayang walaupun lepas asar. Tak boleh semayang lepas. Mana? Bukan semua semayang. Semayang hajat tak boleh lah. Ada pula buat semayang hajat lepas asar. Pas subuh tak boleh. Kan? Lepas asar tak boleh semayang hajat. Lepas asar tak kira. Jamak takdim pun tak boleh lepas asar. Contoh tuan-tuan dah semayang zuhur dengan asar jamak takdim dalam waktu zuhur. Lepas tu nak semayang hajat. Tak boleh dah semayang asar. Walaupun semayang asar tu di dalam waktu zuhur. Ini pernah berlaku tuan-tuan semua. Satu orang kaya di Kuala Lumpur. Dia panggil pelajar-pelajar tahfiz daripada Kelantan untuk semayang hajat di rumah dia. Tolak pagi ya. Sampai tengah jalan budak-budak ni semayang jamak takdim. Jamak takdim. Semayang zuhur asar dah semayang dah. Sampai rumah orang kaya ni nak semayang lah hajat. Masya Allah. Tak boleh lah semayang hajat. Kenapa apa tak boleh? Sebab dah semayang asar. Tak boleh semayang hajat lepas asar. Lepas kita semayang asar. Walaupun belum masuk lagi waktu asar. Itu kena faham tu. Lepas kita semayang asar. Walaupun belum masuk lagi waktu asar. Sebab kita sekarang ni semayang jamak takdim. Zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar dalam waktu zuhur. Dah semayang dah asar. Semayang hajat tak boleh. Istikharah tak boleh. Kalau semayang juga haram lah. Semayang pun haram. Iyalah Allah Ta'ala kata haram. Waktu yang diharamkan semayang. Tu. Waktu kena belajar tuan-tuan semua. Kena belajar. Kalau tak silap banyak buat. Kita nak buat pahala dapat dosa pula jadi. Baik, itulah maknanya kena berturut-turut. Tak boleh kita selang lama. Jangan bagi selang lama di antara dua semayang. Jamak takdim. Syarat yang keempat, kekal safarnya hingga takbiratul ihram sembahyang kedua. Dan tiada disyarat wujud safar. Buang huruf ta tu. Nampak tak? Tiada disyarat wujud seperti, bukan seperti safar. Bismillah. Lagu air pula malam ni pahala. Boleh buang huruf ta tu. Jumpa ke tak? Keduk khoya ke mana dah? Tiada disyarat wujud safar pada takbiratul ihram sembahyang yang pertama. Ini payah sikit. Bismillah. Kita naik kapal laut tuan-tuan semua. Kapal belum bergerak lagi, kita dah semayang. Semayang jamak takdim. Tapi kita tak qasar. Kita tak qasar. Katalah kita tak qasar, kita jamak saja. Buat 4-4. 4-4 tak jamak, tak qasar. Masa kita takbir, Allahu Akbar, sahaja aku semayang fardu zuhur, 4 rakaat dihimpunkan padanya asar kerana Allah Ta'ala. Jamak takdim. Tapi kita belum musafir lagi, pasal kapal tak bergerak lagi. Kita duduk dalam kawasan mukim kita lagi. Belum keluar sempadan lagi. Kapal pun tak bergerak. Kapal tak bergerak. Kita pun semayang.
Habis. Habis semayang pertama, tak bergerak lagi kapal. Tak ada masalah. Sebab apa tak ada masalah? Sebab semayang pertama, semayang dalam waktu dia. Zuhur dalam waktu dia, tak ada masalah. Masalah apa? Bila kita nak angkat takbir semayang yang kedua tu, mesti kena ada, dah start keluar dah. Kapal tu dah bergerak melepasi kawasan. Itu macam tu. Kalau naik benda lain tak dapat nak taswir, tak dapat nak rupakan masalah kapal je. Kalau naik kapal terbang susah juga. Nak semayang macam mana dia duduk tengah landing gitu tak. Terlentang kita semayang. Dia tengah duduk naik, duduk jongkik naik kan. Itu memang tak tinggal sepadan lagi. Tapi kalau dia dah loro dah tinggal lama dah. Masa dia duduk naik gitu kita semayang. Itu tak boleh, tak nampak masalah ni di kapal terbang. Kereta api mungkinlah kot, kereta api boleh kot. Kereta api tak bergerak lagi kita takbir dah. Allahu Akbar. Semayang. Lepas tu dia pun bergerak. Tak apa, tak ada masalah. Tidak disyaratkan kita dah musafir pada waktu takbir pertama. Dah salam pun tak apa. Yang syarat nak kena ada takbirnya masa semayang kedua. Sebab tu dia kata apa? Kekal safarnya hingga takbiratul ihram sembahyang yang keduanya. Kekal safarnya hingga takbiratul ihram sembahyang yang keduanya. Tiada disyarat wujud safar pada takbiratul ihram sembahyang yang pertama. Sembahyang masa takbir Allah. Tak syarat. Tak syarat. Tapi begini, silap saya sebut tadi. Tidak syarat masa takbiratul ihram pertama ada safar. Tapi kita nak niat jamak takdim tu setelah kapal tu keluar. Selepas keluar daripada kawasan sempadan. Sebab syarat nak jamak mesti kena keluar sempadan. Masa takbir tak apa. Allahu Akbar. Kita tak boleh niat jamak takdim lagi. Tapi bila dah kapal tu keluar bergerak, keluar daripada sempadan, kita pun boleh niat dalam hati kita. Aku himpunkan asar dalam waktu zuhur kerana Allah Ta'ala. Itu maksudnya macam tu. Boleh kena ada macam tu. Safar sebelum daripada takbiratul ihram yang pertama. Dan dalam sebahagian semayang yang pertama pun kena ada lah. Itu maksudnya. Cuma tidak syarat masa takbiratul ihram pertama tu kena ada safar dah. Tak. Ni payah berlakulah naik kapal pun kita tak buat sangat benda ni. Tapi begitulah syarat dia. Yang kelima, berkekalan waktu sembahyang yang pertama dengan yakin hingga memberi salam sembahyang yang keduanya. Maksudnya, sembahyang pertama ni, waktu pertama ni masih ada lagi. Hinggalah bagi salam yang pertama, hinggalah bagi salam sembahyang yang pertama. Contoh kita jamak takdim sembahyang zuhur dengan asar. Kita pun sembahyang Allahu Akbar, sampailah kita bagi salam sembahyang pertama tu masih ada lagi waktu zuhur. Kalau kita bagi salam yang pertama, sebelum bagi salam yang pertama keluar waktu zuhur, bermakna sembahyang kedua tu kita dah sembahyang dalam waktu dia. Dia tak jadi jamak lah, tak dipanggil jamak. Sembahyang kedua tu dah sembahyang dalam waktu dia adalah. Jadi sembahyang pertama tadi jadi berdosa. Sebab apa? Sebab sebahagian sembahyang tu kita bawa keluar daripada waktu dia. Nampak? Zuhur, Allahu Akbar. Kita pun sembahyang, duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan asar. Tapi tak habis lagi sembahyang kita, zuhur. Mana sebahagian daripada sembahyang tu keluar pada waktu. Kalau keluar tu dengan sengaja, tak ada apa-apa uzur pun, berdosa lah. Kita sengaja lambat berdosa. Sebab apa? Sebab satu juzuk je keluar pada waktu, daripada waktu tu, tuan-tuan semua berdosa. Itu semayang ni kena bagi semua dalam waktu. Usahakan semua dalam waktu. Jangan sikit pun keluar pada waktu. Adapun asar, kita semayang dalam waktu asar. Dah lah. Tak dipanggil jamak lah semayang dalam waktu asar lah. Nampak? Itu maksudnya. Dipanggil semayang asar tu dalam waktu dia. Semayang yang pertama tadi dah keluar sikit hujung semayang tu daripada waktu pertama. Jadi keluar tu kalau tidak dengan apa-apa uzur, tak ada uzur apa-apa, maka berdosa. Tuan-tuan semayang ni kena jaga betul-betul. Jangan bagi ada sikit pun semayang kita ni keluar daripada waktu.
Kata berdosa. Keluar sikit je daripada waktu, maka dikira sebagai orang yang melambat-lambatkan sembahyang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu ayat tu untuk orang yang sembahyang luar waktu, walaupun sikit ya luar waktu. Tak ada banyak, sikit. Jangan bagi ada sikit pun sembahyang kita tak ada luar waktu. Yang keenamnya, syarat yang keenam, zon ia akan sah sembahyang yang pertama supaya keluar perempuan yang mutahayyirah, maka tiada harus baginya jamak keduanya. Tiada harus baginya jamak takdim. Orang mutahayyirah ni payah nak cerita. Tapi mudahnya orang mutahayyirah ni orang yang datang istihadah. Haid dia melebihi 15 hari, tetapi dia lupa kadar dan waktu haidnya tadi. Macam orang gila punya. Dia tak tahu berapa tempoh sebelum ni haid dia datang. Dia mutahayyirah. Maka setiap waktu tu ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci. Itu maksudnya. Dia orang mutahayyirah ni dia tak boleh jamak takdim. Dia tidak sah jamak takdim. Dia kena sembahyang setiap waktu dalam waktunya. Habis di situ insya-Allah, kemudian kita berhabis sikit lagi. Isyak dah masuk ah? Masuk isyak dah? Belum lagi. Isyak pukul apa? Oh, dah masuk dah isyak ni. 8.21 dah masuk dah. 9 minit dah masuk dah. Jadi habis itu ada 6 syarat jamak takdim. Jamak takhir, insya-Allah kita sambung sambung kuliah akan datanglah, insya-Allah. Kena baca ada 3 bagi ya. Baca sikit sambung sikit lagi. Dan demikian lagi tiap-tiap sembahyang yang lazim oleh i'adahnya maka tiada sah jamak akan dia. Itu sikit lagi. Dan demikian lagi tiap-tiap sembahyang yang lazim, yang wajib oleh i'adahnya ulang, maka tiada sah jamak akan dia. Orang yang kena ulang sembahyang ni tak boleh buat jamak takdim. Macam mana contoh kena ulang sembahyang? Kita kena sembahyang balik sembahyang tu. Tak boleh jamak takdim. Misal orang tu tayamum dengan sebab tidak ada air. Tapi tidak ada air itu bukan di kawasan yang biasa tak ada air. Contoh kita di Selayang ni biasa ada air, bukan biasa tak ada air. Kalau di padang pasir biasa tak ada air. Di Selayang ni biasa ada air. Kita pun tayamum. Ini tak boleh jamak. Tidak boleh jamak takdim. Pasal apa tak boleh jamak takdim? Sebab semayang tu tadi kena ulang. Semayang kita tayamum di tempat yang kawasan sentiasa ada air, kena ulang. Ataupun tayamum tu kerana sejuk. Dia sejuk. Sejuk-sejuk dia tak boleh kena air. Dia pun semayang tu dengan tayamum. Semayang tadi kena ulang semula. I'adah nama dia. Kena semayang semula. Ataupun dia semayang ambil wuduk, tetapi kawasan tangan dia ni semin ni sini. Kata ni tangan ni semin, pakai semin. Tuan-tuan semua, bila kita bersemin tangan, kita ambil air semayang, basuh muka. Itu cara ambil air semayang ni. Basuh muka. Ingat ni, siapa pakai semin ni? Banyak orang yang pakai semin tak reti dia nak ambil air semayang. Dia tak boleh tayamum saja pakai semin, mesti kena wuduk lah. Sebab ada lagi anggota yang boleh ambil wuduk, muka. Basuh muka bagi rata semua. Kemudian tangan kanan. Katalah semin ni tangan kiri, kita pun basuh tangan kanan dulu. Tangan kiri hujung ni boleh basuh dulu. Basuh hak boleh kena air, basuh. Hak ni tak boleh kena air, semin sampai ke ni. Ada bahagian siku sikit boleh kena air, kena basuh. Hak wajib kita basuh. Basuh. Baik, sekarang ni hak semin ni kat sini, ni semin ni sampai sini ni, ini tak boleh kena air. Lalu nak buat apa?
Ni bawah ni dia tak kena air. Buat apa ni? Takkan kita biar gitu ya? Tak apa aku. Tak boleh ni tak boleh kena air ni. Patut kena air wudu. Dia tak boleh sampai ke bawah dia sini. Nak buat macam mana? Kena tayamum. Tayamum kat mana? Muka dengan tangan. Ambil debu, sapu. Ambil debu. Hak bawah ni, bawah semin ni kena tak debu? Kena tak debu bawah ni? Tak kena. Oleh kerana debu pun tak kena, air pun tak kena, kena semayang semula nanti bila dah buka ni. Itu nama dia i'adah. Orang tanya, pasal apa kena semayang semula? Saya dah tayamum. Tayamum pasal apa? Debu pun tak kena, air pun tak kena sini. Dua-dua cacat. Tayamum pun cacat, wudu pun cacat. Boleh jelas tak? Bila orang yang ada semin di tangan ni, tangan, anggota tayamum, muka dengan tangan kan anggota tayamum. Muka jarang orang ada semin, tangan je. Maka tuan-tuan semua, dia tak boleh jamak takdim dan juga dia tak boleh jadi imam. Tu kena ingat. Sebab apa? Sebab syarat imam mesti semayang tu imam ni tak perlu i'adah, tak perlu semayang semula. Kalau semayang tu imam ni kena semayang semula tak boleh. Kalau tangan kita berbalut tuan-tuan semua jangan jadi imam. Ataupun pakai drip tak boleh jadi imam. Duk kat hospital kan drip tu. Maknanya tak boleh kena air ni bawah. Debu pun tak kena, air pun tak kena. Jadi imam tak boleh. Setengah-setengah tu imam dia pakai semi pun dia pun jadi tu imam. Allahu Akbar. Mana boleh? Sebab semayang dia tu tak terkaya dia panggil, tak terkaya. Kena ulang semula. Pasal apa kena ulang semula? Sebab dua-dua cacat. Tayamum pun cacat, wuduk pun cacat. Kalau semin tu di kaki, dia ada lain pula. Sebab kaki tu bukan anggota tayamum. Betul tak tuan-tuan? Kau tuan-tuan tayamum ke kaki sekali? Tayamum muka dengan tangan je. Itu dia ada huraian lain. Kalau masa pakai tu kita dah ambil wuduk, tak apa. Itu ada huraian lain. Tapi kalau di tangan, bahasa Arab panggil linuqsanil badali wal mubdal. Kerana cacat dua-dua. Hak asal pun wuduk pun cacat, mubdal ganti tayamum pun cacat dua-dua. Jadi kalau tuan-tuan duduk hospital, kata 2 bulan duduk hospital, kena semayang semula lah. Kalau ikut mazhab Syafi'i macam tu lah, kena semayang semula. Nanti dah buka tu, kena semayang semula. Tapi sikit-sikit pun tak apa, semayang lah. Lepas Zuhur satu, sikit-sikit perlahan. Pasal bukan berdosa pun, tapi oleh kerana benda tu tak sempurna, kena buat semula. Bukan pasal berdosa, kena qada tu, tak. Pasal benda tu tak sempurna. Jadi oleh kerana benda tu semayang kita ni tak sempurna, kita tak disangka bahawa semayang yang pertama tu sah betul-betul, maka oleh itu tak boleh jamak takdim. Jadi orang yang pakai semin kat tangan tak boleh jamak takdim. Itu kaedah dia tu. Tiap-tiap semayang yang lazim oleh i'adahnya, maka tiada sah dijamakkan dia. Tiap-tiap semayang yang lazim, yang wajib oleh i'adahnya, maka tiada sah jamakkan dia. Ingat, tak boleh jamak dan juga tidak boleh jadi imam. Jadi kalau tangan bersemin nanti, nanti dah keluar nanti tiba-tiba tangan bersemin, waliyadzubillah, na'udzubillah, kan? Jadi jangan jadi imam. Bagi orang lain jadi imam. Kalau orang tanya pasal apa tak boleh jadi imam, baca boleh. Jawab kat dia, semayang ni bukan baca saja. Baca tu 1%, 2% je. Fatihah bacanya. Lain lagi banyak daripada baca tu. Tapi kita hari ni kita duk tengok baca aja. Baca. Ni baca sedap ni. Semayang ni bukan baca je. Baca tu 5% je daripada semayang. Dia lagi 90%, 95% semayang ni bukan baca, hukum. Kalau buat ni nak jamak macam mana, kalau buat ni nak sujud sawi macam mana, kalau terlupa kunut apa nak buat, kalau tak baca, kalau tak sujud sejadah pagi Jumaat macam mana nak buat, kan? Ada orang dia terlupa sujud sejadah pagi Jumaat, tu imam,
baru-baru jadi imam, dia tak belajar. Habis pada tu, wahum la yastakbirun tatajafa junubuhum, dia sambung semua. Sampailah bangun rakaat kedua, dia tak ingat, Allah tak sujud sejadah tadi. Makmum pun tak tegur, subhanallah. Dia tak tahu nak buat macam mana. Akhirnya dia tambah satu lagi rakaat. Dia 3 rakaat sembahyang subuh. Sebab dia tak ingat sujud sejadah tu satu rakaat. Kan pening kepala tu. Mana dia tambah satu lagi. Habis itu bermula syarat jamak takhir. Jamak takhir bulan depan pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.